Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, bersua kita kembali di dalam kelas Bahasa Melayu tingkatan 1. Okey. Selamat bertemu setelah seminggu kita bercuti. Okey, cikgu harap semua anak-anak murid cikgu bersedia untuk belajar setelah seminggu kamu bercuti dan berehat. Okey, kita akan mulakan kelas kita pada hari ini. Iaitu kita akan belajar berkaitan dengan novel. Okey, walaupun hari itu kita dah belajar berkaitan dengan novel, tapi fokus cikgu pada hari ini ialah keseluruhan novel dan bagaimana kamu hendak menjawab soalan novel di dalam peperiksaan. Walaupun begitu, untuk menjawab soalan novel dan novel yang kita akan pelajari ini pada kali ini ialah Pelari Muda lah, iaitu novel tingkatan 1. Cuma, apakah yang kamu nak jawab? Okay, untuk menjawab soalan novel, kamu perlu menguasai novel tersebut. Aspek yang ditekankan dan yang perlu kamu ketahui adalah seperti sinopsis, tema, persoalan, latar, plot, gaya bahasa, nilai dan pengajaran. Semua aspek tersebut boleh ditanya dalam soalan peperiksaan. Okey, ataupun lebih mudahnya ialah soalan-soalan yang untuk menilai pemahaman kamu dalam aspek ini. Sebenarnya bahagian novel ini tidak susah untuk kamu mendapat markah, tetapi kamu perlu tahu kaedah untuk menjawab soalan berdasarkan soalan-soalan yang dikemukakan. Okey. Untuk itu, pada hari ini kita akan mengkaji novel Pelari Muda dan di situ nanti cikgu akan bagi soalan untuk kamu tengok, untuk kamu jawab, dan cikgu akan bagi kaedah menjawab soalan-soalan tersebut. Okey, itu yang penting sekali. Oleh yang demikian, cikgu nak kamu cuba teliti rakaman yang cikgu bagi ini untuk kamu kuasai aspek yang ditanya. Okey? Kamu perlu teliti. Kamu perlu tengok video yang cikgu paparkan nanti sehingga habis. Beri perhatian, beri tumpuan kepada apa yang cikgu jelaskan untuk kamu kuasai aspek ini. Soalan novel memperuntukkan 10 markah, kamu layak dapat 10 markah sekiranya kamu kuasai aspek yang cikgu terangkan ini. Okey? Jadi sekarang mari kita tengok ataupun mari kita tonton novel tersebut dahulu. Okey, beri perhatian ini montas saja, tapi memberi ilmu kepada kamu secara ringkas dahulu. Okey, baca.
Okey, Cikgu harap daripada montaj yang cikgu tunjukkan tadi, sebenarnya dia menceritakan secara keseluruhan novel Pelari Muda. Okey, mungkin dia agak laju, tetapi itu adalah sebagai intro untuk apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, selepas ni cikgu nak kamu teliti video yang akan cikgu tunjukkan ini. Dan kamu perlu beri perhatian kepada semua aspek yang diterangkan agar kamu faham, ya. Agar kamu faham apa yang hendak disampaikan. Cikgu nak kamu tonton dengan teliti setiap bahagian. Walaupun mungkin kamu kena baca, tetapi kamu kena teliti. Okey, cikgu nak kamu beri perhatian dan cuba fahami. Okey, cuba fahami video berikut. Okey, kerana di sini dia akan menerangkan kepada kamu aspek-aspek yang perlu kamu ketahui, dan di sini juga akan menerangkan bagaimana kita ataupun bagaimana kamu perlu menulis jawapan apabila soalan-soalan dikemukakan. Okey, beri perhatian kepada video ini. Cikgu Liana akan menerangkan novel tingkatan 1 yang bertajuk Pelari Muda karya Ghazali Ngah Azia. Novel tingkatan 1 ini merupakan novel bagi edisi Negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Negeri Perak. Mari kita mulakan. Berikut merupakan watak yang terdapat dalam cerita. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi ini yang cikgu dapat senaraikan untuk kamu tahu, iaitu watak Kamarul. Kamarul merupakan watak utama dalam novel Pelari Muda. Okey, Kamarul ini merupakan murid tingkatan 5 dan dia merupakan seorang atlet. Dia juga seorang yang berani memprotes, seorang yang dendam, sombong, degil dan keras hati. Manakala Sarida dan Encik Kadir merupakan watak sampingan dalam cerita ini. Sarida merupakan murid tingkatan 5 dan merupakan rakan kepada Kamarul. Dia berwajah tenang, baik hati, seorang jujur. Encik Kadir pula. Siapa Encik Kadir ni? Encik Kadir ini merupakan jurulatih kepada Kamarul. Mari kita mulakan dengan pembelajaran kita, iaitu sinopsis novel Pelari Muda. Kamarul seorang murid tingkatan 5 yang berbakat dalam bidang olahraga. Dia telah dipilih mewakili negara dalam Sukan SEA di Brunei. Kejayaannya mewakili dan mengharumkan nama negara telah menjadikannya sombong. Dia telah jarang-jarang berbual dengan rakan-rakan di sekolah. Malah, dia juga telah bersikap dingin terhadap Sarida. Sarida ni siapa? Rakan dia. Ekoran perubahan sikapnya itu, Kamarul mula tidak hadir atau datang ke latihan pusat kem olahraga kebangsaan. Dia sombong dan yakin akan latihannya sendiri. Bagaimanapun, Encik Kadir sering menasihatinya dengan mengatakan bahawa tindakan dia berlatih sendiri itu adalah melanggar disiplin. Namun begitu, dia tidak menghiraukan nasihat Encik Kadir selaku jurulatihnya. Malah, dia bersikap buruk, iaitu dia bersikap kasar dengan Encik Kadir dengan melemparkan pingat yang diberikan oleh jurulatihnya itu sebagai pembakar semangat. Nampak? Watak utama dalam cerita ini iaitu Kamarul telah berubah sikap setelah dia menunjukkan prestasi yang cemerlang. Dia mula bongkak dan sombong, malah dia nak berlatih sendiri dan tidak mahu mendengar apa yang dikatakan oleh jurulatihnya. Selepas Kamarul melemparkan pingat itu, dia berjalan pulang. Oleh sebab tidak berhati-hati semasa melintas jalan, dia dilanggar oleh sebuah kereta. Dia pingsan dan tidak mengetahui apa-apa yang berlaku seterusnya. Di hospital, dia dikunjungi oleh Encik Kadir. Tetapi ketika itu, dia sedang tidur. Ibu Kamarul memberitahu Encik Kadir bahawa Kamarul hanya mengalami luka dan bengkak urat. Encik Kadir menyatakan bahawa dia akan datang lagi pada waktu
waktu petang. Nampak? Pada kita lihat watak dalam cerita ni, iaitu Kamarul tadi yang mula bongkak, akhirnya dia dilanggar oleh kereta tapi tidaklah mengalami kecederaan yang begitu teruk. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya. Selepas 15 minit Encik Kadir pulang, Kamarul sedar dan mendapati Saridah ada di sisinya. Saridah kawan dia. Dia tersenyum memandang Saridah dan Saridah membalas senyumannya itu. Dia mengucapkan terima kasih kepada Saridah kerana sudi mengunjunginya. Saridah memberitahunya bahawa Encik Kadir, Suris dan Juriah berkirim salam dan kemudiannya menyatakan bahawa Encik Kadir baru sahaja pulang. Hatinya berdetik apabila mengetahui Encik Kadir mengunjunginya. Dia rasa bersalah kat situ tau. Dia terasa ingin benar keluar cepat-cepat dari hospital dan menemui Encik Kadir. Di hospital, Kamarul menginsafi sikapnya yang sombong akan kejayaan dan popularitinya sebagai pelari pecut negara. Dia sedar bahawa kejayaannya sebagai pelari yang terkenal adalah atas bimbingan Encik Kadir yang merupakan jurulatihnya. Dia juga tidak patut melupakan Cikgu Zainal yang juga banyak berjasa terhadapnya. Oleh itu, dia berazam untuk turun ke padang dan membuktikan kepada Encik Kadir bahawa dia seorang ahli sukan yang berdisiplin. Sewaktu dia dibenarkan pulang, Encik Kadir telah menjemputnya dan pada ketika itu, Kamarul mohon maaf daripada Encik Kadir. Maksudnya dia telah pun insaf atas kesalahannya yang bersikap sombong selepas insiden kemalangan tersebut. Okey? Selepas keluar dari hospital, Kamarul telah turun berlatih tetapi dia berasa kecewa kerana prestasinya mulai merosot. Namun dia diberi semangat oleh Encik Kadir. Sewaktu dia berada di bilik di rumahnya, dia melihat gambar jaguh-jaguh pelari pecut luar negara. Okey, dia melihat catatan masa yang pernah dibuatnya sebelum ini. Dan pada ketika itu dia berazam untuk melakukan sesuatu supaya catatan masanya bertambah baik. Kamarul dan kawan-kawannya berlepas ke Bangkok untuk menyertai Sukan C. Di Bangkok, Kamarul mengikuti latihan yang dikendalikan Encik Kadir. Di sana juga, dia telah berjumpa dan berbual-bual dengan Diwega, iaitu pelari Filipina yang diminatinya. Dalam perbualan itu, Diwega menasihati Kamarul agar tidak bersikap sombong, menghormati jurulatih dan berdisiplin. Masa pertandingan pun tiba. Dalam pertandingan tersebut, Kamarul telah bersaing dengan Diwega dan rakannya Suresh di samping pelumba dari Brunei, Indonesia dan lain-lain. Pada akhirnya, Kamarul menjadi johan bagi acara 100 meter dan 400 meter. Encik Kadir mengucapkan tahniah dan menyampaikan secebis kertas dari tanah air yang mengandungi ucapan tahniah. Siapa yang bagi ucapan tu? Ucapan itu datang daripada rakan-rakannya terutama Saridah. Kamarul ingin mengembalikan pingat yang diberikan oleh Encik Kadir sewaktu dia hendak berlumba. Tetapi Encik Kadir memintanya agar menyimpan pingat tersebut sebagai kenangan. Encik Kadir memberitahu Kamarul bahawa dia sepatutnya bersara sebagai jurulatih tahun ini tetapi terpaksa ditangguhkan untuk kejohanan Sukan C ini. Encik Kadir juga menyatakan bahawa dia telah berjaya membawa Kamarul ke tahap yang membanggakan. Jadi akhirnya kejohanan Sukan C pun tamat. Sebelum pulang ke tanah air, dia sempat bertemu dengan Diwega dan memberikan hadiah. Diwega juga membalas pemberian Kamarul dengan pingat yang pernah dimenanginya. Setibanya di tanah air, Kamarul telah disambut oleh keluarganya, Saridah dan kawan-kawannya. Okey, lihatlah itulah. Baik, kita lihat pula contoh soalan novel. Berikut cikgu paparkan contoh-contoh soalan novel. Yang pertama kita lihat contoh soalan dia, huraikan tema novel tersebut. Manakah kamu kena tahu sebenarnya unsur-unsur dalaman dalam novel tema, persoalan, nilai, pengajaran. Cuba lihat persoalan, nilai, pengajaran, teknik plot. Dia boleh juga soal tentang latar masyarakat, watak perwatakan. Okey, jadi kamu kena tahu bagaimanakah cara untuk kita menjawab soalan novel ini. Ingat, apabila kamu ingin menjawab soalan novel, cuba kita lihat. Yang pertama, pendahuluan dia kita akan mulakan begini.
Novel yang saya kaji ialah Pelari Muda karya Ghazali Azia. Nilai dalam novel ini ialah dibagi tahu apa dia. Contohnya apa? Ingat, setiap isi yang kamu beri perlu disokong dengan contoh ataupun bukti. Bukti daripada novel yang kamu baca. Jadi kena bagi contoh. Nampak macam ni kita bagi satu nilai, ini nilai yang kedua, ini nilai yang ketiga. Bagilah sekurang-kurangnya 3. Kalau nak bagi 4 pun boleh jika sempat. Jadi kalau kamu dapat lihat di sini, ini adalah salah satu cara untuk menjawab bagi soalan novel. Cikgu nak kena buat berapa perenggan, kamu terpulang nak buat 1 boleh, nak buat setiap isi 1 perenggan pun boleh. Seterusnya, tema dan persoalan. Tema dalam novel Pelari Muda ini ialah kesedaran atau keinsafan daripada sikap angkuh dan sombong. Siapa tu? Kamarul, kan? Baik, persoalan dia ialah kemasyhuran diri telah menjadikan seseorang itu lupa akan asal usulnya. Yang kedua, percintaan sewaktu bersekolah boleh menjejaskan pencapaian akademik. Ketiga, ketegasan seorang ketua dalam mentadbir urus organisasi. Keempat, pelajaran penting untuk masa depan. Kelima, disiplin diri menjadi kunci untuk sesuatu kejayaan dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan amanah. Baik, persoalan ini adalah perkara-perkara kecil yang kita dapat daripada tema yang besar tadi tu. Baik, cikgu nak tunjuk dekat kamu bagaimanakah cara untuk menjawab soalan tema dan persoalan. Mari kita lihat. Cara menjawab soalan tema novel Pelari Muda ini, kamu lihat dekat sini. Novel yang saya kaji ialah novel Pelari Muda karya siapa? Kemudian kamu letak novel ini membawa tema keinsafan daripada sikap angkuh dan sombong. Okey, sekejap. Okey, ni tema dia. Sikap angkuh dan sombong. Contohnya, ingat bila soalan tema kamu perlu beri contoh untuk menyokong apa tema utama tadi tu. Tema dia tak ada 3, tema ada 1 saja. Kemudian kamu kena beri, kamu perlu memberikan contoh itu yang secukupnya lah untuk mendukung atau menyokong jawapan tema tadi. Jadi sekarang berkaitan keinsafan, maka kita kata ceritakan Kamarul ni dah berubah sikap terhadap rakan-rakannya, dia sombong, kemudian tidak lagi seperti dahulu. Selain itu, Kamarul juga tidak menghormati jurulatihnya. Ni kita nak cakap bahawa dia seorang yang angkuh ni, seorang yang angkuh dan sombong. Kemudian kita kata Kamarul sanggup membaling pingat apa peristiwa-peristiwa yang menunjukkan dia tu sikap angkuh, dia sombong. Okey, dan di akhirnya kita kata selepas kemalangan jalan raya, selepas kemalangan jalan raya, Kamarul mulai sedar akan kesilapannya dan seterusnya menunjukkan perubahan sikap yang baik. Nampak lepas habis berlakunya kemalangan tersebut, dia mulai insaf dan menunjukkan perubahan sikap yang baik. Jadi inilah tema kita. Kita lihat pula persoalan. Cara menjawab soalan-persoalan novel Pelari Muda, kita lihat di sini seperti biasa kita akan tulis pendahuluan berdasarkan novel siapa, novel apa, karya siapa. Kita dapat beberapa persoalan. Kamu perlu beri berapa? Berilah 3 persoalan. Kalau tema tadi ada 1 je tema, tapi kita beri 3 contoh. Dekat sini kita tulis 1 persoalan, 1 contoh, 1 persoalan, 1 contoh. Jadi pastikan setiap persoalan itu ada contohnya. Kalau dekat sini, kalau kita lihat kemasyhuran diri yang telah menjadikan seseorang itu lupa akan asal-usul. Kamu ceritakanlah siapa Kamarul ni, dia menjadi sombong dengan kawan-kawan dia, dengan jurulatih dia setelah dia berjaya mewakili negara dalam kejohanan Sukan C di Brunei. Kemudian kita lihat ketegasan seorang ketua. Siapa ketua tersebut? Kita lihat dalam watak cerita ni, kalau kamu baca betul-betul, ada satu watak ni iaitu Adibah yang merupakan ketua kelas. Dia telah bersikap tegas terhadap Kamarul yang keluar dari kelas waktu proses PDP.
pengajaran dan pembelajaran. Walaupun Kamarul seorang murid yang popular, tetapi Adibah ni tetap menjalankan tugasnya sebagai ketua kelas untuk tegas ataupun menegur Kamarul. Baik, persoalan terakhir ialah pelajaran penting untuk masa depan. Contohnya Julia, dia sering menasihati Sarida agar memberikan keutamaan pada pelajaran daripada asyik mengingati masalah antara dia dengan Kamarul. Seterusnya kita lihat pula latar. Latar dalam novel Pelari Muda kita ada 3 latar dalam mana-mana novel pun. Latar tempat, latar masa, latar masyarakat. Latar tempat kita ada seperti yang cikgu nyatakan di sini, kamu boleh lihat dengan lebih jelas. Kamu boleh baca juga buku tu dan kamu kenal pasti balik mana tempat-tempat yang ada dalam cerita itu. Kemudian kita tengok latar masa waktu pagi, petang dan malam. Latar masyarakat. Latar masyarakat ni komuniti masyarakat dia tu masyarakat yang apa? Masyarakat yang angkuh dan sombong. Siapa? Kamarul. Bagi tahu contoh. Nampak soalan dia, kita akan berulang sahaja jawapan contoh dia tu. Kemudian masyarakat murid yang aktif dalam bidang sukan. Siapa? Kamarul, Suris, Sarida. Dia aktif dalam sukan olahraga. Bagi kemudian masyarakat yang berdisiplin dalam melaksanakan tanggungjawab. Siapa tu? Suris. Dia berdisiplin ketika menjalani latihan olahraga sehingga dia berjaya menewaskan Kamarul dalam saingan 100 meter. Okey, baik, ni adalah contoh latar. Baik, kita lihat yang seterusnya. Nilai dan pengajaran. Nilai dalam novel ini, contoh ketegasan, keberanian, bertanggungjawab. Dekat sini ada contoh-contohnya. Cikgu akan tunjuk kamu macam mana cara untuk kita menjawab soalan ini. Cara menjawab soalan nilai kita lihat di sini. Berdasarkan novel Pelari Muda karya Ghazalingah Azia, terdapat beberapa nilai dalam novel ini. Antaranya nilai ketegasan. Contohnya, Adibah begitu tegas menghalang Kamarul yang ingin keluar dari kelas waktu proses pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan. Adibah ni ialah ketua kelas. Selain itu, nilai keberanian. Nilai keberanian daripada siapa ni? Contohnya Sarida dengan berani menegur sikap Kamarul yang mulai sombong dan bongkak setelah Kamarul menjadi popular. Sarida ni siapa? Rakan kepada Kamarul. Akhir sekali, nilai bertanggungjawab iaitu contohnya Encik Kadir selalu menasihati Kamarul dan bertanyakan kabar Kamarul daripada Dr. Munira serta sanggup bersusah payah mengambil Kamarul yang keluar dari hospital. Kita nampak bagaimana Encik Kadir yang merupakan seorang jurulatih yang amat bertanggungjawab. Baiklah, cara menjawab soalan pengajaran novel Pelari Muda. Okey, berdasarkan novel Pelari Muda karya Ghazalingah, terdapat beberapa pengajaran dalam novel ini. Apa dia? Kita hendaklah berani menjalankan tugas supaya organisasi yang dipimpin berjalan dengan sistematik. Contohnya siapa? Encik Kadir selaku jurulatih, dia berani menegur dan menasihati Kamarul supaya menjalani latihan dengan rakan-rakan yang lain walaupun pada ketika itu Kamarul tak nak, kan? Baik, seterusnya kita tengok kita patutlah segera insaf jika melakukan kesilapan supaya tidak merugikan diri sendiri. Contohnya siapa? Kamarul ni dia insaf akan kesilapan dirinya yang bersikap sombong kasar terhadap jurulatih dan kawan-kawannya. Akhir sekali, kita seharusnya berdisiplin dalam kehidupan agar tugas yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan berkesan, dan ini merupakan contohnya. Cikgu harap kamu jelas. Watak sampingan novel Pelari Muda cikgu pilih dekat sini ialah Saridah. Ia Saridah yang merupakan rakan kepada Kamarul. Ingat, watak utama Kamarul. Ini watak sampingan. Dan sekiranya ditanya siapakah watak kegemaran kamu, kamu juga boleh pilih watak Saridah. Boleh juga kalau kamu nak pilih Encik Kadir sebagai watak sampingan. Baik, kita lihat terdapat beberapa orang watak sampingan yang membantu dalam perkembangan plot cerita ini. Antara watak sampingan yang selalu berdamping dengan watak utama ialah Saridah. Antara perwatakan Saridah ialah seorang yang menepati janji. Buktinya dia menunggu Kamarul pada waktu rehat di perpustakaan untuk membincangkan masalah yang terjadi. Namun begitu, Kamarul langsung tidak menunjukkan batang hidungnya sehinggalah waktu rehat berakhir. Kamarul dah berjanji tapi tidak hadir pada sesi perjumpaan yang mereka dah berjanji itu. Baik, kita tengok seterusnya. Saridah juga merupakan seorang yang pemaaf. Sebagai
contoh, dia sudi memaafkan kesalahan Kamarul, dia telah menulis surat kepada Kamarul dan meminta juriah rakan dia juga untuk menghantarkan surat tersebut. Dalam surat tersebut, Saridah meminta maaf kepada Kamarul dan menyatakan bahawa dia sudi memaafkan kesalahan Kamarul yang bersikapkan bongkak ataupun mementingkan diri sendiri. Seterusnya, Saridah ialah seorang yang baik hati. Sebab apa? Dia ingin belanja juriah makan. Ada lagi pelbagai lagi perwatakan yang kamu nampak semasa kamu membaca, kamu boleh masukkan. Ini beberapa sahaja yang cikgu pun ambil lagi daripada beberapa sumber yang dapat kita kongsikan di sini. Watak utama novel Pelari Muda semestinya siapa? Kamarul. Kamarul merupakan watak utama dalam novel ini. Perwatakan yang menarik bagi Kamarul ialah dia merupakan seorang yang gigih. Kita cikgu cerita dekat sini dari sudut yang positif lah. Sebagai contoh, Kamarul diuji dengan rintangan yang berat dalam hidupnya setelah dia menjadi seorang yang terkenal kerana memenangi pingat emas dalam Sukan City Brunei. Maksudnya dia diuji dengan sikapnya yang sombong, dia diuji bagaimana kehidupan dia menjadi popular. Okay? Jadi dia seorang yang gigih. Okay, seterusnya kita lihat juga Kamarul sangat menghormati orang tuanya. Siapa dia menghormati siapa? Dia menghormati emaknya, Mak Jah. Di samping itu, Kamarul seorang yang mudah insaf akan kesilapannya. Dia insaf sebagai contoh. Sebagai contoh, Kamarul insaf akan kesilapannya yang selalu bersikap sombong dan kasar terhadap rakan-rakan dan jurulatihnya. Setelah sedar akan perbuatannya itu, dia kembali berlatih di bawah kendalian Encik Kadir sehingga berjaya menjadi juara dalam bidang yang diceburi. Nampak, inilah watak perwatakan bagi watak utama iaitu Kamarul. Kita ceritakan apakah perwatakan dia dan kita ceritakan contoh bagi menyokong perwatakan itu. Di sini, cikgu kongsikan sedikit teknik plot untuk pengetahuan kamu. Teknik plot dalam novel Pelari Muda ada teknik pemberian, ada teknik dialog, ada teknik monolog, imbas kembali, imbas muka dan suspense. Teknik pemberian contohnya pengarang memerihalkan kebiasaan Kamarul yang membaca surat khabar tentang perkembangan sukan tanah air dan luar negara selepas sarapan. Dialog pula, contohnya dialog antara Kamarul dan Adibah yang melarangnya keluar dari kelas sebelum loceng rehat berbunyi, walaupun Kamarul menyatakan bahawa dia mahu berjumpa dengan Cikgu Zainal. Okey, monolog ni bercakap dalam hati. Contohnya ketika berada di perpustakaan sambil menunggu kedatangan Kamarul, Saridah berfikir bahawa Kamarul perajuk dan pendendam orangnya apabila Kamarul tidak datang menemuinya di situ. Dia berfikir secara dalaman. Okey, kalau ibas kembali, contohnya Saridah mengingati semula peristiwa pertemuan pertamanya dengan Kamarul ketika menyertai kejohanan MSSM di Stadium Merdeka. Imbas muka, contohnya selepas kemalangan, Kamarul bertekad untuk kembali berlatih dan membuktikan kepada Encik Kadir bahawa dia akan menjadi seorang ahli sukan yang berdisiplin. Dan suspense, contohnya pembaca tertanya-tanya, apakah yang akan terjadi kepada Kamarul akibat dilanggar kereta? Semua ingat kan, adakah dia akan patah kaki, tak dapat nak masuk dah lomba lari ni? Jadi pelbagai persoalan yang timbul dekat situ. Jadi dekat sini kita dapat lihat inilah teknik plot. Kalau soalan keluar tentang teknik plot, kamu boleh beri contohnya teknik pemberian. Salah satu teknik plot ialah teknik pemberian, contohnya apa? Teknik dialog, contohnya apa? Teknik monolog, contohnya apa? Boleh ambil di sini. Itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Cikgu harap kamu jelas tentang cara menjawab soalan novel bagi novel Pelari Muda, dan cikgu harap kamu baca novel itu sebaiknya. Tolonglah baca keseluruhan novel itu, barulah kamu dapat memahami dengan lebih terperinci babak-babak cerita itu dan dapat kamu gunakan semasa menjawab soalan novel. Cikgu harap kamu faham apa yang telah diterangkan dalam video tadi. Sekarang ialah apa yang perlu kamu buat. Okey, cikgu nak ini contoh soalan. Ini contoh soalan sahaja. Okey, dan di bawah dia tu ialah cara kamu nak menjawab sekiranya soalan-soalan berikut yang ditanya. Okey, yang dia bagi itu adalah permulaan. Novel yang saya kaji ialah Pelari Muda karya Ghazali Ngah Azia
nilai dalam nobel ini ialah, itu contoh dia. Okey, contoh soalan dan bagaimana kamu nak menjawab. Okey, seterusnya ialah apa yang perlu kamu buat. Okey, di sini ada beberapa contoh soalan yang telah kamu tengok tadi. Okey, cikgu nak soalan-soalan ini kamu boleh salin, boleh print dan pelekat dalam buku. Ini adalah contoh kamu menjawab soalan. Contoh dia, okey contoh dia ialah soalan yang berkaitan dengan pengajaran, soalan yang berkaitan dengan tema, soalan yang berkaitan dengan tengah apa ni Okey, soalan yang berkaitan dengan nilai pengajaran. Okey, ini semua. Okey, kalau kamu payah salin, dia ada 4. 1 2 3 4 soalan ni. Kalau kamu boleh cetak, kamu cetak. Kalau tidak, kamu salin. Okey, ini adalah bentuk jawapan sekiranya soalan-soalan ditanya. Cara mana kamu nak menjawab? Okey, cara mana kamu nak menjawab? Okey, kamu tengok sini nah. Cikgu nak kamu tengok elok. Kamu salin. Ini kerja kamu pada hari ini. Salin ataupun print dan pelekat bahagian ini. Kalau tak mau print, salin sahaja. Kalau tak mau salin, print dan pelekat saja. Ada 4 bahagian. Okey, yang dia tanya berkaitan dengan pengajaran, berkaitan dengan persoalan, berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan persoalan. Ini saja ada 4. Kamu salin yang ni. Yang atas tu tak payah salin lah. Yang ni saja kamu salin. Okey, yang ni satu ni 2 3 dan 4. Okey, kamu salin itu. Tak mau salin apa-apa. Mudahnya kalau tak mau salin, kamu print dan pelekat dalam buku. Ini kerja yang kamu kena buat. Okey? Ini kerja yang kamu kena buat. Bagi ada dalam buku. Sebab apa? Ini contoh. Okey? Dan kamu tahu bagaimana nak menjawab bila soalan ditanya. Okey? Cikgu akan ambil satu. Cikgu nak baca satu untuk kamu nah. Saat cikgu dah baca satu untuk kamu. Okey. Novel yang saya kaji adalah novel Pelari Muda karya Ghazali Ngah Azia. Novel ini membawa tema keinsafan daripada sikap angkuh dan sombong. Okey, ini soalan berkaitan dengan tema. Bila soalan berkaitan dengan tema, kita kena bagi contoh. Contohnya, Kamarul mula berubah sikap terhadap rakan-rakannya. Dia sombong dan tidak lagi seperti sikapnya yang dahulu. Selain itu, Kamarul tidak menghormati jurulatihnya iaitu Cikgu Encik Kade. Kamarul sanggup membaling pingat yang diberikan oleh Encik Kade. Selepas kemalangan jalan raya, Kamarul mulai sedar akan kesilapannya dan seterusnya menunjukkan perubahan sikap yang baik.
Itu contoh dia kalau dia tanya tema. Kita bagi tema apa dia dan kita bagi contoh berkaitan dengan tema yang kita nyatakan tadi. Itu soalan berkaitan dengan tema. Okey, kemudian berkaitan dengan pengajaran. Kemudian berkaitan dengan nilai. Okey? Itu yang kamu kena buat, kena salin, kena pelekat. Okey. Itu sahaja. Cikgu harap kamu selesaikan keempat-empat bahagian soalan ini. Okey? Dan cikgu akan bersama kamu di talian. Okey, cikgu harap selesai sahaja apa yang kita belajar pada hari ini. Kamu dah faham bagaimana menjawab soalan novel. Kalau dia tanya, ini cara dia. Okey, sebab tu cikgu bagi contoh sahaja. Okey, cikgu bagi contoh bagaimana nak mulakan ayat, apa perlu kena ada. Jadi cikgu nak kamu teliti betul-betul. Okey, dan cikgu harap semua orang faham. Dan cikgu nak habis saja kamu menonton, sekali cikgu nak kamu ulang sekali lagi supaya kamu faham. Dan selesaikan keempat-empat soalan yang cikgu bagi tadi itu. Kalau kamu boleh print dan pelekat pun tak apa. Kalau tidak, salin. Salin dan bagi ada dalam buku novel ataupun dalam buku Komsas bahagian ini. Okey, cikgu harap semua orang faham apabila dia selesai menyalin ataupun lekatkan dalam buku itu. Maksud dia faham kehendak soalan dan dia tahu bagaimana menjawab, apakah ayat-ayat yang digunakan dan bagaimana aspek soalan itu ditanya dan bagaimana kita menjawab. Okey, ingat bahagian soalan novel ini mudah untuk kamu dapat markah, iaitu 10. Jadi cuba jawab dan cikgu nak kamu faham. Okey, selesaikan tugasan kamu. Selepas ini nanti cikgu akan bagi lagi satu video yang berkaitan dengan novel pelari muda ini juga sebagai pengukuhan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kamu tengok yang ini, kamu ulang, kamu buat bagi siap dan habis dah semua. Jangan pergi jalan lagi sebab masa kita panjang Masa kita hari ini sehingga pukul 12. Jadi cikgu nak kamu tengok ataupun tonton lagi satu video yang cikgu akan hantar nanti berkaitan dengan pelari muda. Juga berkaitan bagaimana kamu menulis jawapan berdasarkan soalan novel. Dia tak lari jauh, dia hanya berkaitan dengan novel dan bagaimana kamu nak menulis jawapan dengan kamu menonton video berkaitan dengan pelari muda ini, berkaitan dengan cara menjawab. Cikgu harap lepas ni kamu boleh menjawab dengan baik. Jangan bila orang tanya novel kita tak tahu apa, kita bagi hantar soalan kosong. Sedangkan soalan yang ditanya adalah soalan yang mudah sahaja. Yang perlu kamu kuasai ialah kamu kena tahu sinopsis novel. Okey, kena hadam novel pelari muda ini. Kerana tahun depan tingkatan 2 kamu akan belajar benda lain. Kemudian kamu tahu tema dia. Kemudian kamu tahu persoalan-persoalan yang dibincangkan. Kamu tahu siapakah watak dan perwatakan. Siapakah watak utama, siapakah watak sampingan dan kamu tahu perwatakan mereka daripada tu macam mana. Okey, kemudian kita kaji aspek latar. Latar masa, latar tempat, latar masyarakat. Kemudian kita tengok plot, teknik plot, gaya bahasa, nilai dan pengajaran. Selesai novel kita. Dan itulah semuanya yang akan ditanya dalam soalan nanti. Okey, cikgu nak kamu salin yang ini. Bagi selesai 4 bahagian ini ataupun kamu print dan pelekat dalam buku. Kemudian tonton lagi satu video cikgu bagi. Okey? Cikgu akan bersama kamu di talian sehingga pukul 12. Cikgu harap semua orang tonton dan buat kerja yang cikgu bagi. Kerana apa? Kalau kamu tak buat, kamu tak faham. Sebab kita masih lagi lambat nak masuk sekolah. Sebab kamu pun belum divaksin lagi. Minggu ni akan ada mereka tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kamu tingkatan 1 ni lambat lagi nak masuk sehingga pasal 4 nanti. Jadi kita masih akan teruskan dengan PDPR ini. Oleh yang demikian, cikgu nak kamu berilah tumpuan, tonton. Jangan hanya
tulis nama tapi tak tonton dan tak buat kerja. Okey, cikgu harap semua orang akan laksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Cikgu melaksanakan tanggungjawab cikgu, amanah yang pada cikgu, dan kamu juga buat benda yang sama. Okey, cikgu harap kamu boleh faham dan selesaikan kerja. Cikgu ada bersama di talian sehingga pukul 12. Okey nah, cikgu harap kamu akan teruslah buat kerja sehingga pukul 12. Sebab apa? Cikgu tak naklah kerja tak siap, kerana bila kerja tak siap kita dah bertangguh kerja kita semakin lama semakin banyak. Okey, dan kita kena bergerak seiring dengan orang lain. Okey, dan cikgu harap kamu buatlah buat 4 benda ni. 1, 2, 3 dan 4. Kalau boleh salin, kalau tak larat salin, print dan pelekat. Okey, kemudian tonton lagi satu video yang cikgu berikan. Okey, cikgu harap semua orang dah faham, dah bersedia Okey. Cikgu akan bersama kamu di talian dan cikgu harap kamu buat kerja. Okey. Okey, jumpa lagi.